Hai, salam sejahtera semua. Apa kabar? Selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam video ini, saya akan bincangkan matematik tingkatan 4, bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Standard pembelajaran menerangkan maksud punca suatu persamaan kuadratik. Dalam video yang sebelum ini, saya telah bincang sampai praktiskan diri 1,1D. Okey, maka sekarang, kalau awak ada buku teks bersama, boleh buka ke muka surat 16 dan mari kita belajar standard pembelajaran ini bersama-sama. Okey, mula-mula. Apakah yang anda faham tentang maksud punca suatu persamaan kuadratik? Okey, ini yang kita nak cari ya. Punca. Jadi, punca bagi persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar ialah nilai pemboleh ubah X yang memuaskan persamaan tersebut. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan memuaskan persamaan tersebut? Perkataan memuaskan. Bagaimana kita tahu nilai itu memuaskan persamaan kuadratik yang diberi ataupun tidak. Okey, so itu yang kita akan buatlah. Kita akan cari sekarang. Kita akan cuba mencari-carikannya. Okey, so mari kita tengok rangsangan minda 10. Dalam rangsangan minda ini, awak akan didedahkan dua kaedah untuk menentukan punca persamaan kuadratik. Jadi, cara yang pertama ialah dengan menggunakan GeoGebra, iaitu dia melukiskan graf lah benda ini. Boleh tolong awak menghasilkan graf. Lepas tu, ini sangat penting. Punca untuk persamaan kuadratik ini. Contohnya yang ini fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah 2 ni. Okey. Puncanya ini punca kepada persamaan kuadratik ini ialah ini, titik ini dan juga titik ini. Dua titik ini. Dan maksudnya di sini ialah X sama dengan 1 dan juga 2 merupakan punca kepada fungsi ataupun persamaan kuadratik ini. Maksudnya juga ialah kalau saya masukkan nilai X sama dengan 1 dan 2 ke dalam persamaan ini, saya akan dapat jawapan sifar. Okey, tengok ini ya. X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Jika sekarang saya masukkan X sama dengan 1, maka saya akan dapat 1 kuasa 2 tolak 3 buka kurungan 1 tutup kurungan tambah 2. Dapat sifar. Dan kalau saya masukkan X sama dengan 2 ke dalam tu, akan jadi 2 kuasa 2 tolak 3 buka kurungan 2 tutup kurungan tambah 2. Jadi lepas kira-kira, jawapannya pun sama dengan sifar. Jadi inilah cara untuk kita mencarikan punca sesuatu persamaan kuadratik. Di sini saya sebenarnya telah tunjukkan dua kaedah untuk mencari punca. Okey, satu dengan menggunakan graf dan satu dengan menggantikan nilai X ke dalam persamaan kuadratik macam ini. Tengok lagi. Gambar aja yang kedua ini. Yang ini persamaan kuadratiknya ialah X kuasa 2 tolak 5X tambah 4.
Dan kalau kita masukkan persamaan ini ke dalam GeoGebra, dia akan menghasilkan graf ini. Oke, kamu tengok sini. Graf ini memotong paksi X di sini dan sini. Yaitu apabila X sama dengan 1 dan juga 4, kamu akan dapat Y sama dengan sifar. Yaitu kalau saya maksudnya, kalau saya masukkan 1 ke dalam sini, dan juga masukkan 4 ke dalam sini, dan juga sini, jawapan yang terhasil akan sama dengan sifar. Oke, mari kita tengok. 1 kuasa 2 tolak 5 buka kurungan 1 tutup kurungan tambah 4 sama dengan sifar. Lepas tu 4 kuasa 2 tolak 5 buka kurungan 4 tutup kurungan tambah 4. Mungkin ada yang soal lupa bagaimana cari kira sifar ni ya. Jadi saya tunjukkanlah. 4 kuasa 2 16. Lepas tu tolak dengan 5 ini, tolak 5 ini darab dengan positif 4 ni, jadi negatif 20. Lepas tu belakang ni tambah 4 kekal, jadi 16 tolak 20, negatif 4, tambah dengan 4, dapatlah sifar. Jadi dengan ini, kita sudah buktikan bahawa X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 4 ialah punca kepada persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan sifar. So sebenarnya belakang ni dia kalau punya tulis bentuk soalan persamaan kuadratik, ini akan jadi macam ni ya. Sepatutnya dia macam ni lah. X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan sifar ya. Tapi GeoGebra tak boleh type sama dengan sifar lah. Kalau betul-betul type fx x kuasa 2 tolak 5x tambah 4 sama dengan sifar ke dalam sini, maka benda lain akan keluar lah. So kalau untuk typekan ke dalam GeoGebra, memang persamaan kuadratik itu dia memang anggap sebagai f sama dengan sifar sudahlah. Sebab persamaan kuadratik, fungsi kuadratik, yang bezanya ialah kalau fungsi itu, kalau kamu masih ingat di video saya yang sebelum ni, bezanya dengan fungsi dengan persamaan ialah fungsi itu dia tulis dengan ini saja. Lepas tu sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Tapi kalau persamaan tu dia letaklah ax kuasa 2 ni bentuk armnya ya. Tambah c sama dengan sifar. So sama sajalah sebenarnya. Tapi kalau kita lukis ke dalam GeoGebra, nak type-nya kita tak dapat letak sama dengan sifar lah. Jadi seterusnya, so ini ya, ini ingat ini. Kalau dalam graf yang telah diberikan, tempat di mana graf tu menyentuh paksi X, itulah punca kepada persamaan kuadratik tersebut. Dan kalau tak ada graf, kita cari, iaitu bila kita gantikan nilai X yang kita rasa sesuai ke dalam persamaan kuadratik, dan kita dapat hasilkan sama dengan sifar secara amnya lah, maka X itu merupakan punca kepada persamaan kuadratik itu. Itu biasanya lah. Tapi ada juga soalan yang dia mungkin tak sama dengan sifar. Dia tulis sama dengan, contohnya ini, sama dengan 2. Jadi bagaimana cari? So, sama juga sebenarnya. Yaitu di sini, ini ialah cara untuk mencarikan punca-punca kalau guna cara pengiraan. Tapi di sini dia belum beritahu you mencari punca lah.
Dia cakap, kena pasti nilai-nilai X yang memuaskan persamaan kuadratik yang diberikan. So, ayat ini sudah memberi maksud punca sebenarnya. Cuma dia tak gunakan perkataan punca tu di sana. Jadi sekarang saya akan tunjukkan. Okey, saya akan terangkan. Jadi kalau kamu tengok di sini, persamaan ini, okey, dia kita boleh bahagikannya kepada bahagian kiri dan bahagian kanan, simbol sama dengan. Okey. Jadi kalau nombor X yang diberi itu memuaskan persamaan kuadratik itu, maksudnya kalau saya letakkan X ini, gantikan X nombor itu dengan nilai dengan huruf X itu, tanpa tengok apa yang ada di sebelah kanan tu, dan saya kira nanti hasilnya akan sama dengan apa yang ada di sebelah kanan. Okey, so dia macam ni contoh. Kalau sekarang saya letakkan sifar ke dalam sini, menjadi sifar kuasa 2. Tolak 5, buka kurungan sifar. Ini sifar gantikannya. Ini tambah 4. Dan saya tak tengok, anggap sini tak belum diberi apa-apa. Lepas tu saya pun teruskan pengiraan saya menjadi sifar, tolak sifar, tambah 4. Jadi jawapannya 4. So, bila saya tengok balik soalan tadi, persamaan yang asal tu, persamaan asal tu ini adalah sifar. Tapi sekarang saya kira-kira dapat 4. Okay. Maka dengan itu, sifar ini bukanlah satu punca kepada persamaan kuadratik itu. Okey, lepas tu kira lagi, cuba dengan nombor 1 katakan. 1 kuasa 2 tolak 5, buka kurungan 1, tutup kurungan, tambah 4 sama dengan. Okey, mari kita tengok sama dengan berapa. Adakah benda ni akan beri kita sama dengan sifar? Kalau lepas kira-kira dapat sifar, maksudnya 1 ialah punca lah. Kalau tak dapat sifar, maka 1 bukan punca lah. Jadi 1 kuasa 2 dapat 1, negatif 5 darab 1 dapat negatif 5, tambah dengan 4, jadi 1 tolak 5 tambah 4 sama dengan sifar. Okey, dapat sama dengan apa yang ada di soalan asal tu. Maka dengan itu kita boleh tahulah 1 ini ialah punca kepada persamaan kuadratik ini. Lepas tu mari kita cuba dengan nombor 2 pula. Kalau 2 kuasa 2 tolak 5, buka kurungan 2, tutup kurungan, tambah 4, ia akan sama dengan 4 tolak 10 tambah 4. Adakah ia akan sama dengan sifar? Tidak kan? Dia akan sama dengan negatif 2. Jadi dengan tu, kita boleh cakaplah nombor 2 ni bukan punca kepada X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan sifar. Okey, seterusnya mari kita cuba nombor 3. 3 kuasa 2 tolak 5. Okey, 3 tambah 4 dapat 3, 9 tolak 15 tambah 4 dapat sifar tak? Pun dapat negatif 2 juga. Okey, sekarang kita tengoklah 4 pula. 4 kuasa 2 tolak 5 buka kurungan, 4 tutup kurungan, tambah 4 sama dengan 16 tolak 20 tambah 4 sama dengan sifar. Sama dengan ini, sifar. Okey, maksudnya 4 ini juga merupakan punca kepada persamaan kuadratik ini. Jadi nombor 3 ni tadi bukan. So di sini kita ada 2 jawapan
dua nombor yang memuaskan persamaan kuadratik ini. Jadi maksudnya soalan ini ada dua punca. Yaitu yang pertama ialah 1 dan kedua ialah 4. Okey. Sekarang ini kita pergi ke jadual yang seterusnya. Kamu akan nampak sesuatu yang baru di sini ya. Yang berbeza dengan jadual pertama tadi. Mari kita tengok negatif 2. Kuasa 2. Tolak 2. Buka kurungan, tutup kurungan. Tambah 1. Samalah dengan 4 tambah 4 tambah 1. Sama dengan 9. Oh. Tak sama dengan sifar. Jadi, ini bukan puncanya. Seterusnya, negatif 1 kuasa 2. Tolak 2, buka kurungan, negatif 1, tutup kurungan, tambah 1. Sama dengan 1 tambah 2 tambah dengan 1 dapat 4. Ini pun bukan. Kalau sifar, ini tak perlu kira lah. Memang dapat 1 lah kan. Lepas tu kita cuba nombor 1. Okey. 1 kuasa 2 tolak 2 sifar. 2 1 tambah 1. Jadi sama dengan 1 tolak 2 tambah 1 sama dengan sifar. Oh, ini ialah punca. Seterusnya 2 kuasa 2 tolak 2. Buka kurungan, 2 tutup kurungan, tambah 1. Yang ini akan dapat 4 tolak 4 tambah 1, iaitu sama dengan 1. Jadi, selepas saya buat 5 percubaan ini, hanya terdapat 1 jawapan saja untuk punca kepada X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 sama dengan sifar. Kenapa macam itu? Ini KIV dulu. Sekarang kita pergi ke yang ni. Yang tengah-tengah ni lah. Mari kita tengok. Kalau X kuasa 2 tolak 4X tambah 5 sama dengan 2. Ini ialah persamaan kuadratiknya. Kita tukar tu. Sifar kuasa 2 tolak 4. Sifar tambah 5 sama dengan 5. Ini ialah sama dengan 2. Ini ialah 5. Maka ini bukan punca kepada persamaan kuadratik itu. Seterusnya 1 kuasa 2 tolak 4 buka kurungan 1 tambah 5. Ini akan sama dengan 2. Jadi ini dengan ini sama. Maka 1 ialah punca kepada persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 4X tambah 5 sama dengan 2. Seterusnya 2 kuasa 2 tolak 4. 2 tambah 5. Akan jadi 4 tolak 8 tambah 5. Jadi akan sama dengan 1. Tak sama dengan 2. Jadi ini bukan puncanya. Lagi teruskan. 3 kuasa 2 tolak 4. Buka kurungan 3. Tutup kurungan tambah 5. Sama dengan 9 tolak 12 tambah 5. Sama dengan 2. So ini ialah puncanya. Sekarang yang terakhir tu 4 kuasa 2 tolak 4. Buka kurungan 3. 4 tutup kurungan tambah 5 akan sama dengan 16. Tolak 16 tambah 5. Sama dengan 5. Jadi ini 4 ini pun bukan punca kepada persamaan kuadratik ini. Jadi dengan tu kita dapat
jumpa sudahlah. Punca X kuasa 2 tolak 4X tambah 5 tu ialah 1 dan 3. Okey. Jadi inilah yang saya masukkan tadi ya. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Di sinilah. Sebelah kiri ialah ini. Selepas saya gantikan nilai 1, 2, 3, 4, 5 ni ke dalam persamaan di ke sebelah kanan ini. Saya hasilkan sesuatu yang sama dengan yang sebelah. Bila saya gantikan ke dalam bahagian nombor X tu ke dalam persamaan di sebelah kiri ni, saya dapat hasilkan sesuatu yang sama dengan di sebelah kanan ini. Okey. Seterusnya mari kita buat yang inilah, yang kelima tu. Tengok apakah hasilnya. Negatif 3 kuasa 2 tambah 2, negatif 3 tolak 2 sama dengan 9 tolak 6 tolak 2 dapat 1. Puncanya negatif 2 kuasa 2 tambah 2, negatif 2 tolak 2 sama dengan 4 tolak 4 tolak 2 sama dengan negatif 2. Okey, ni bukan. Negatif 1 kuasa 2 tambah 2, negatif 1 tolak 2 dapat 1 tolak 2 tolak 2 dapat negatif 3. Tadi pun bukan puncanya. Terusnya sifar kuasa 2 tambah 2, sifar tolak 2. Okey, ini memanglah senang saja, sama dengan negatif 2. Dan seterusnya yang terakhir ni 1 kuasa 2 tambah 2, 1 tolak 2 sama dengan 1 tambah 2 tolak 2. Ini sebenarnya tak perlu buatlah. Okey. So memang sama dengan 1. Maka punca kepada persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 2X tolak 2 sama dengan 1 ialah negatif 3 dan juga 1. Okey. So sekarang mari kita buat yang terakhir ni lah. So alang-alang dah 4 contoh. Ya, ingat ini ialah cara untuk mencarikan ataupun menentukan sama ada nilai X itu merupakan punca ataupun bukan. Okey, so ini negatif 2 kuasa 2 tambah negatif 2 tolak dengan 2. Okey. Kalau negatif 2 ialah punca, nanti lepas saya kira ini, saya mesti dapat nombor apa? Mesti dapat nombor sifar kan? Sebab atas ini, yang ini sama dengan sifar. Okay, so mari kita tengoklah sama ada kita akan dapat sifar ataupun tidak. So ini akan sama dengan 4 tolak 2 tolak 2. Oh, dapatlah. Sama dengan sifar. So inilah salah satu jawapannya. Seterusnya, okey, kita buat negatif 1 kuasa 2 tambah negatif 1 tolak 2. Tengok ni, dapat sifar ke tidak? Yang ini jawapannya akan sama dengan negatif 2. Okey, seterusnya saya buat dengan laju sikitlah. Sifar kuasa 2 tambah sifar tolak 2 samalah dengan negatif 2 juga. 1 kuasa 2 tambah 1 tolak 2 sama dengan sifar. Jadi 1 ni pun merupakan punca kepada persamaan ini. Jadi yang terakhir sekali 2 kuasa 2 tambah 2 tolak 2. Yang ini akan sama dengan berapa kelas? Pelajar-pelajar sekalian? Anda di depan tu sama dengan 4 tambah 2 tolak 2 iaitu 4. Jadi di sini hanya ada 2 jawapan untuk
nilai X dia lah, untuk punca dia lah, yaitu negatif 2 dan juga 1. Oke, dengan itu kita sudah mencarikan punca kepada kelima persamaan kuadratik yang ada dalam rangsangan minda 10 ini. Wow. Jadi untuk yang ini, jadual kedua tadi itu hanya ada satu jawapan saja kan, yaitu nombor 1. Okay. Jadi kalau kamu perhatikan dalam 6 jadual yang ada di sini, yang pertama yang kita tak buat tu lah, yang sedia ada tu, ada 5 yang ada 2 nilai X dan ada 1 yang hanya ada 1 nilai X sahaja. Jadi apakah yang berlaku di sini? Okey. So sekarang saya akan bawa you ke GeoGebra, aplikasi GeoGebra, untuk tunjukkan dengan awak kenapa macam ini ya. Okey seperti yang kita tahu sudah tadi dan sebelum ini, graf kuadratik. Okey, bentuk graf kuadratik ialah dalam bentuk parabola, melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah kan. Dan kita juga telah belajar bahawa ada satu titik yang dipanggil titik minimum ataupun titik maksimum. Okey. Dan selepas itu, kalau sesuatu yang melengkung tu dan kita ada satu garisan yang melintang yang memotongnya, dia paling banyak boleh memotong sebanyak pada 2 tempat. Logik tak? Okey. Seperti di gambar aja inilah. Sekarang saya ada satu graf yang melengkung. Jadi kalau ada satu garisan lurus yang melintang memotong graf tersebut, mestilah dia sekurang-kurangnya paling banyak akan dapat memotong 2 tempat. Dan dia dapat sekurang-kurangnya memotong pada satu tempat ataupun tak sentuh langsung lah. Okey. So bila dia tak sentuh langsung, maka graf tersebut tidak akan ada punca ataupun persamaan kuadratik tersebut tidak akan ada punca. Bila dia memotong pada satu titik sahaja, iaitu pada titik minimum ataupun maksimum, maka kita hanya akan dapat satu punca untuk soalan itu. Sebagai contohnya, ini. Yang ni Okey, kita tengok graf fungsinya. X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. Kamu tengok di sini. Yang ini. Graf ini dia hanya menyentuh paksi X pada sini. Di sini. Yaitu di koordinat 1 negatif, 1 sifar. So, Y ialah sifar. X ialah 1. Okey? So, maksudnya, itulah sebabnya kenapa di contoh yang jadual ketiga ini hanya ada satu punca sahaja. Sebab graf fungsi tersebut dia hanya dapat menyentuh paksi X pada satu titik sahaja. Dan sekarang kita boleh cuba juga contoh lain. Tengok ni. Yang kedua tu. Okay, mari kita tengok.
X kuasa 2 tolak 5X tambah 4. Oke, kamu akan nampak graf itu akan memotong di faksi X di dua tempat. Oke. Kejap. Oke ya. Kecilkan sedikit. Oke, jadi di sini dah nampaklah bahwa graf ini akan memotong faksi X di sini. Yang pertama 1 sifar yaitu E sini. Yang kedua ini B sini 4 sifar. Maka kalau kamu tengok balik jawapan kita tadi, nilai X yang merupakan punca kepada persamaan kuadratik itu ialah apa? 1 dan 4 kan? Tengok. 1 dan 4. Jadi ini bermaksud apabila X sama dengan 1, Y sama dengan sifar. Apabila B sama dengan 4, apabila X sama dengan 4, Y sama dengan sifar. So, inilah cara untuk mencari punca ataupun menentukan punca sesuatu persamaan kuadratik. Dan hasil daripada rangsangan minda 10 ini ya. Okey. Kamu akan dapati bahawa terdapat satu atau dua nilai pemboleh ubah yang boleh memuaskan suatu persamaan kuadratik. Nilai-nilai pemboleh ubah yang memuaskan suatu persamaan kuadratik dikenali sebagai punca bagi persamaan kuadratik tersebut. So, iaitu di sinilah bawah ini semua ini ada 5 yang ada 2 punca dan hanya 1 saja yang ada. Ada juga satu soalan yang hanya ada 1 punca saja. Okey. Jadi seterusnya buku tanya, apakah kaitan antara punca suatu persamaan kuadratik dengan kedudukan punca-punca berkenaan? Seperti yang saya sebut tadilah. Dia akan terletak di atas faksi X. Akan terletak di atas faksi X. So, ini ya seperti yang saya sudah buat tadi lah. Okey. Apabila cari punca, jadi punca ialah di mana graf melengkung tu memotong pada faksi X. Tak kira lah dia memotong graf parabola tu melengkung ke atas ke ataupun melengkung ke bawah. Asalkan dia sentuh faksi X, maka itulah punca dia. Okey, ada juga yang soalan yang tak ada punca. Mungkin contohnya macam ini punya lah. Dia letak sampai sini. Ataupun grafnya di sini. Tidak menyentuh faksi X. Maka tak ada punca lah persamaan tersebut. Okey, so sekarang contoh 5 ini. Ini senang lah. Kalau tadi ada dengar, yang ini senang saja. Nak carikan punca, tandakan dan nyatakan punca. So, tandakan. Inilah. Potong faksi X di sini kan. Ini. So, apakah koordinatnya? Negatif 4 sifar. Dan sini. Apakah koordinatnya? Lebih kurang lah. 1,5 sifar. Okey, ini koordinat untuk jawapan soalan A. Contoh 5A. Okey, ini. Ini punca dia. X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 1,5. Yang saya tulis ini adalah koordinatnya, bukan puncanya. Puncanya ialah X tu. Nilai X sahaja. Puncanya tak perlu ambil Y. Okey. Seterusnya yang ini, walaupun dia kali ini melengkung ke atas pun sama. Inilah punca dia. Inilah puncanya.
yaitu yang pertama X sama dengan negatif 1, yang kedua ialah 4. Okey, dan sekarang contoh 6. Contoh 6 ni tentukan sama ada setiap nilai berikut ialah punca ataupun bukan. Ini samalah dengan apa yang kita telah buat di rangsangan minda tu. Okey. Dan kita akan pergi dengan laju sekali lah. Kamu boleh baca sendiri lagi sekali dalam buku teks kamu kalau kamu belum faham lagi. Okey, kamu tengok sini ya. Tadi saya sudah mulakan dengan pisahkan persamaan kuadratik itu kepada kiri dan kanan kan. Okey, seperti yang contoh apa yang saya buatlah tadi. So, kalau kita nak tentukan sama ada X sama dengan 1 ialah punca ataupun bukan, maka kita akan masukkan nilai X ke dalam sini dan sini menjadi ini. Lepas tu kira-kira dapat negatif 2. Tidak sama dengan apa yang ada di sebelah kanan tu, maka 1 bukan punca bagi persamaan itu. Okay, so sekarang seterusnya buku teks cuba dengan nombor 3. Okay, jadi masukkan 3 ke dalam sini, ke dalam sini. Okay, kira-kira dapat sifar sama dengan yang apa yang ada di soalan yang asal tu. Maka sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, maka X sama dengan 3 ialah punca bagi persamaan ini. Okey, so seterusnya soalan B ni sama jugalah. Letakkan nombor 1 ke dalam, sebab soalan tanya, adakah X sama dengan 1 ataupun X sama dengan 1/3 ataupun kedua-duanya juga merupakan punca. Jadi benda yang buat sama, masukkan nilai ke dalam, dapat 1. Jadi soalannya adalah sama dengan 3. Jadi tidak sama. So 1 bukan punca bagi persamaan itu. Jadi bila X sama dengan 1/3, okey, gantikan ini ke dalam menjadi ini. Jadi kira-kira kalau kamu menghadapi masalah untuk pengiraan yang melibatkan sama ada nombor bulat kah, nombor negatif kah, pecahan kah, perpuluhan kah, ambillah kalkulator. Guna kalkulator untuk tekan semua ini. Dan langkah ini tak ada pun tak apa. Sebab kalau kamu tekan kalkulator, memang jawapan akhir terus kalkulator akan bagi kamu 3. Jadi dengan tu kamu sudah buktikan, sudah dapat tentukan bahawa X sama dengan 1/3 ialah punca bagi persamaan 3X kuasa 2 tolak 7X tambah 5 sama dengan 3. Okey, jadi untuk bahagian ni saya laju sikit lah sebab benda ni sama seperti yang di atas ini. Kalau kamu ada masalah untuk memahami nombor contoh 5 dan 6 tu, sila rujuklah. Okey, kamu boleh rewind ke depan sikit. Okey, seterusnya mari kita tengok. Kamu juga boleh gunakan kalkulator. Di sini, ini cara untuk menyemak jawapan. Okey, jadi disebabkan saya tidak dapat tunjukkan kalkulator dan tak perlulah saya tunjukkan pun sebab buku teks sudah tunjukkan, sudah lukiskan, sudah bagi cara yang betul untuk tekan kalkulator awak. Jadi, cubalah sendiri ya. So, dengan itu, kita sudah sampai ke praktis kendiri 1.1i. Maka, di sinilah berakhirnya video saya hari ini. Okay. So, untuk praktis kendiri 1.1i, saya akan gunakan video yang seterusnya untuk menerangkannya lah. Jadi, sementara saya buat video ni, awak boleh buat dahulu jawapan latihan soalan-soalan ni ya. Nanti barulah awak boleh semak jawapan dengan menggunakan video saya yang seterusnya.
So, sekian terima kasih. Kalau awak rasa penerangan saya memuaskan hati awak, masih boleh diterima. Sila like, jangan lupa untuk share dan subscribe video saya ini. Okay? Thank you and bye-bye.